Salam sejahtera dan selamat pagi. Tajuk projek kita ialah pandemik COVID-19 telah membawa perubahan kepada sistem pendidikan negara. Anggota kumpulan saya termasuk saya, Suritra Nair, Leong Liying, Zuhair, Adam, Afif, Aiman, Izzat, Joey serta Iliana. Assalamualaikum, saya Muhammad Zarfan Zuhair dan seterusnya adalah mengenai isu falsafah pendidikan negara. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan di Malaysia ini merupakan suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pandangan terhadap aliran pemikiran utama ialah pencapaian kerajaan dalam pembelajaran online ini. Penularan pandemik COVID-19 telah membuka lembaran dan cabaran baru kepada warga pendidik. Penutupan sekolah dan pusat pengajian bukannya alasan yang menghalang proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi memastikan pelajar tidak keciciran mendapatkan pembelajaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, warga pendidik perlu mengharungi kebiasaan baru the new normal dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kita berganjak kepada punca kemerosakan sistem pendidikan. Punca pertama adalah disebabkan penutupan sekolah atas sebab keselamatan dan kesihatan para pelajar dan guru. Perkara ini telah menjejaskan sistem pembelajaran dan pentaksiran bagi pelajar dan guru-guru. Perkara ini telah membawa kepada penangguhan dan pembatalan peperiksaan penting. Seterusnya adalah penggunaan kemajuan dan teknologi yang secara meluas. Pandemik COVID-19 ini menyebabkan pembelajaran bersemuka tidak dapat dilaksanakan oleh kebanyakan sekolah, hampir 90%. Perkara ini juga menjadi masalah bagi pelajar yang mempunyai kurang teknologi komunikasi, semakin memudahkan proses pembelajaran secara tidak bersemuka. Seterusnya, perkara ini telah membawa kepada keruntuhan sifat integriti dalam diri seorang pelajar, terutamanya dalam proses peperiksaan dan kehadiran ketika dalam kelas. Seterusnya, pandemik COVID-19 juga membawa kesan terhadap individu dan keluarga. Sesetengah pelajar menghadapi masalah dalam melayari internet untuk menjalankan pembelajaran online kerana mereka yang datang dari keluarga yang berpendapatan rendah dan juga tinggal di kawasan rumah yang internet teruk. Seterusnya, kesan terhadap keluarga ialah ibu bapa susah untuk memantau tingkah laku dan prestasi anak-anak disebabkan mereka masih perlu work from home, iaitu bekerja dari rumah. Kesan terhadap masyarakat, aktiviti pemerolehan ilmu secara face-to-face tidak dapat dijalankan. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan penularan wabak yang berbahaya ini daripada terus merebak. Seterusnya, kesan terhadap negara. Negara terpaksa melaksanakan proses pembelajaran secara atas talian. Perkara ini adalah inisiatif yang paling berkesan dalam meneruskan proses pembelajaran sewaktu pandemik ini. Oleh itu, negara mampu melahirkan warga negara yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Oleh kerana pandemik COVID-19 ini mengubah cara pembelajaran pelajar, maka kerajaan disarankan untuk mengubah sistem pendidikan negara kita supaya selari dengan situasi pandemik COVID-19 ini dan juga untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar dan juga guru, iaitu dengan memotong silibus yang tidak berkaitan dengan aliran pembelajaran mereka. Dengan ini, pembelajaran mereka akan menjadi lebih efektif dan tekanan pelajar akan lebih berkurang. Kerajaan juga harus menyediakan prasarana yang mencukupi untuk pembelajaran atas talian seperti alat elektronik serta kemudahan internet di kawasan yang tidak mendapat kemudahan tersebut. Cadangan yang kedua ialah pihak universiti boleh memberi bantuan kepada pelajar. Sebagai contohnya, pihak universiti boleh menyediakan pelbagai fleksibiliti serta kemudahan bagi membantu pelajar menangani cabaran teknikal, sosial ekonomi mahupun emosi dalam meneruskan pengajaran mereka. Selain itu, pensyarah juga boleh menghasilkan dan berkongsi video-video pembelajaran kepada pelajar supaya mereka dapat belajar secara kendiri pada bila-bila masa. Nilai atau pengajaran yang dapat dipelajari daripada proposal ini adalah nilai kebijaksanaan, di mana pelajar seharusnya bijak dalam menghadapi situasi pembelajaran secara online agar dapat mengurus masa dengan baik dan dapat memahami pembelajaran yang disampaikan. Bagi pihak atasan pula, contohnya,
Kerajaan seharusnya bijak dalam mengurus masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar, contohnya masalah pelajar yang sukar atau tidak mempunyai sambungan internet di rumah. Manakala pihak sekolah, kolej atau universiti pula harus bijak dalam mengurus pembelajaran pelajar dengan teratur dan terjamin. Seterusnya, nilai kejujuran, di mana pelajar seharusnya jujur dalam pembelajaran, iaitu dengan memberi perhatian sepenuhnya kepada guru atau pensyarah yang sedang mengajar secara atas talian. Bagi pihak pendidikan pula, mereka seharusnya jujur dalam menjalankan tugas mengajar pelajar, iaitu dengan memberi kaedah pembelajaran yang tepat dan wajar agar tidak membebankan mana-mana pihak, terutamanya pelajar.